Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada petang ini, cikgu akan berkongsi satu tajuk geografi tingkatan 3 iaitu bertajuk Kegiatan Ekonomi di Negara Malaysia. Tajuk ini adalah tajuk bab 7 dalam Sukatan Pelajaran Geografi tingkatan 3. Baiklah, nama cikgu Sarifah binti Ibrahim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jeli, Kelantan. Okeylah, untuk membincangkan tajuk kegiatan ekonomi di negara kita Malaysia, di sini cikgu akan fokuskan kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama, apa yang cikgu harapkan para pelajar boleh menerangkan dan menjelaskan jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di negara kita Malaysia. Yang kedua, para pelajar boleh menjelaskan dengan contoh taburan kegiatan ekonomi di Malaysia. Dan yang ketiga, menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Yang keempat, menghuraikan ataupun menjelaskan kepentingan kegiatan ekonomi di negara kita Malaysia. Okey, baiklah para pelajar. Seterusnya berpandukan pada slide yang di sebelah ini. Okey, pertama kali cikgu ingin menjelaskan tentang jenis kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ialah aktiviti ekonomi yang menghasilkan punca pendapatan kepada penduduk dan juga kepada negara. Di sini cikgu akan bahagikan kepada 3 jenis kegiatan ekonomi, iaitu pertama, kegiatan ekonomi primer, yang kedua, kegiatan ekonomi sekunder, dan ketiga, kegiatan ekonomi tertier. Okey, baiklah, kegiatan primer ialah kegiatan yang memperoleh hasil terus daripada sumber semula jadi. Contohnya daripada sumber tanah, sumber mineral, sumber hutan dan sumber air. Okey, antara contoh aktiviti kegiatan ekonomi primer ialah berkaitan dengan sektor pertanian, sektor perlombongan, sektor pembalakan dan perikanan. Manakala aktiviti ekonomi sekunder ialah kegiatan yang menukar kepada barangan siap kepada pengguna. Contohnya daripada sektor perkilangan. Okey, para pelajar, sektor ekonomi tertier pula ialah kegiatan yang menyediakan perkhidmatan. Contohnya sektor yang berkaitan dengan pelancongan, perniagaan, pengangkutan dan pentadbiran. Okey, para pelajar, seterusnya kita akan lihat pula ekonomi di Malaysia yang terbahagi kepada 3 tadi. Itu adalah contoh-contoh senarai kegiatan ekonomi yang kita boleh kumpulkan kepada 3 jenis, iaitu primer, sekunder dan tertier. Jadi, para pelajar sepatutnya hasil pembelajaran yang pertama tadi telah pun pelajar dapat menyenaraikan dan mengenal pasti apakah jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di negara kita Malaysia. Okey, seterusnya pula cikgu akan membincangkan tentang taburan kegiatan ekonomi yang terdapat di negara Malaysia. Okey, kita tengok dulu pada slide yang seterusnya. Okey, baiklah para pelajar, tadi cikgu telah senaraikan beberapa jenis kegiatan ekonomi yang terbahagi kepada 3 jenis, iaitu ekonomi primer, sekunder dan tertier. Okey, berpandukan pada slide ini, para pelajar boleh lihat antara contoh-contoh kegiatan ekonomi yang terdapat di negara kita, iaitu pertanian, perikanan, pelancongan, perkhidmatan dan pengangkutan. Okey, sekarang kita beralih pula kepada bahagian yang kedua, iaitu mengenal pasti taburan kegiatan ekonomi sekunder, tertier dan primer yang terdapat di negara kita Malaysia. Okey, baiklah, berkaitan dengan aktiviti pertanian, itu taburan tanaman kontan yang terdapat di negara kita Malaysia. Okey, para pelajar, apakah maksud tanaman kontan? Selain perkataan tanaman kontan, kita juga menggunakan istilah tanaman jualan ataupun tanaman komersial. Bermaksud tanaman yang ditanam khusus untuk dijual. Okey, jadi di sini sepatutnya para pelajar boleh membezakan antara tanaman kontan dan tanaman makanan. Okey, berpandukan pada peta, pelajar boleh melihat contoh taburan kawasan tanaman getah, kelapa sawit, nanas, sayur-sayuran dan lain-lain lagi. Antaranya kawasan tanaman kelapa sawit, iaitu kawasan Fedah, sekitar Fedah Jengke, segitiga di negeri Pahang. Manakala kawasan tanaman sayur-sayuran pula ialah berada di kawasan tanah tinggi, iaitu Cameron Highland dan juga di Kundasang, Sabah. Okey, selain itu terdapat juga tanaman-tanaman lain yang ditanam untuk dijual seperti kelapa sawit dan juga
sayur-sayuran serta bunga-bungaan. Okey, kemudian kita beralih pula kepada slide yang seterusnya. Okey, baiklah para pelajar, sekarang kita lihat pula contoh taburan kawasan perindustrian yang terdapat di negara kita Malaysia. Tadi pada peringkat awal cikgu telah terangkan bahawa kawasan perindustrian ialah kawasan sektor ekonomi sekunder ataupun ekonomi kedua di negara kita. Antara contoh-contoh kawasan perindustrian ialah terdapat di Bayan Lepas Pulau Pinang, di Shah Alam Selangor, di Air Keroh Melaka, di Senai Johor Bahru, di kawasan Pasir Gudang juga di Johor Bahru, di sekitar Lakin, di Teluk Kalong, di Kerteh, di Gong Badak dan di Pengkalan Cepa negeri Kelantan. Manakala di Sarawak pula perindustrian melibatkan kawasan Sarike, kawasan Lutong, Bintulu dan juga Miri. Manakala di negeri Sabah terlibat di kawasan Sandakan, Lahad Datu serta Tawau. Baiklah, sekarang kita beralih kepada taburan kawasan ekonomi tertia. Itu ekonomi peringkat ketiga. Okey, baiklah para pelajar, berpandukan slide yang terpapar tersebut, kita boleh bahagikan perindustrian kepada dua jenis, iaitu industri berasaskan sumber dan industri bukan berasaskan sumber. Industri berasaskan sumber contohnya ialah kayu balak yang boleh jadikan perabot, contohnya almari ataupun meja. Kemudian barangan ataupun hasil petroleum boleh dijadikan sebagai petrokimia, contohnya membuat barangan plastik. Mineral logam dan bukan logam juga boleh diproses dijadikan barangan lain. Contohnya boksit boleh dijadikan bahan asas untuk membuat aluminium. Manakala hasil daripada sungai dan laut juga boleh diproses. Manakala industri tidak berasaskan sumber ialah industri bahan separuh siap. Contohnya barangan elektrik dan elektronik. Apakah maksud barangan elektrik tadi? Contohnya ialah alat pemanas, alat penghawa dingin di dalam rumah. Okey, ataupun peti sejuk. Selain itu, industri bukan berasaskan sumber juga melibatkan industri elektronik, contohnya komputer ataupun kamera. Okey, baiklah para pelajar, berpandukan slide yang seterusnya. Okey, para pelajar boleh pula mengenal pasti taburan kawasan pelancongan yang merupakan industri tertia di negara kita Malaysia. Jadi di sini kawasan pelancongan kita boleh bahagikan kepada pulau, pantai, gua dan juga taman negara. Okey, antara contoh-contoh pantai ialah Pantai Cahaya Bulan di negeri Kelantan, Pantai Batu Buruk di Terengganu. Okey, seterusnya kawasan gua. Okey, Gua Niah di Sarawak. Okey, Batu Kes di negeri Selangor. Begitu juga dengan pulau, Pulau Pinang, Pulau Pangku boleh juga dijadikan kawasan pelancongan. Jadi peta ini menunjukkan kawasan pelancongan yang merupakan sektor ekonomi ketiga ataupun sektor ekonomi tertia yang menyediakan berbentuk perkhidmatan. Okey, selain kawasan pelancongan, aktiviti pengangkutan juga boleh kita golongkan kepada sektor tertia ataupun ketiga. Okey, baiklah para pelajar. Sekarang kita akan perhatikan taburan kegiatan perlombongan di negara kita Malaysia. Jadi berpandukan peta negara Malaysia, para pelajar boleh memerhatikan di kawasan Semenanjung Malaysia yang mana telah mengeluarkan 61% hasil keluaran petroleum negara, iaitu yang terdapat dari kawasan Kerteh di negeri Terengganu yang merupakan pusat menapis petroleum dan mencairkan gas asli. Kemudian di Port Dickson juga dijadikan pusat menapis petroleum. Okey, di Tangga Batu juga dijadikan sebagai pusat menapis petroleum. Manakala di luar pantai Sarawak, itu di Bintulu merupakan pusat mencairkan gas asli. Di luar pantai Sabah pula, di kawasan Tembungo, Kinaruk dan Up West merupakan kawasan perlombongan petroleum dan gas asli. Maka di sini kita boleh perhatikan bahawa kawasan ataupun kegiatan ekonomi perlombongan merupakan kegiatan ekonomi pertama ataupun primer di negara kita Malaysia. Okey, cikgu harap para pelajar telah pun dapat mengenal pasti taburan kawasan kegiatan primer, sekunder dan juga tertia di negara kita Malaysia. Okey, baiklah para pelajar. Sekarang kita perhatikan pula kawasan tanaman padi sawah dan padi huma di negara kita.
Okey, di berpandukan peta didapati kawasan pertanian padi sawah ialah merupakan kawasan tanaman makanan utama di negara kita. Contohnya kawasan jelapang padi Malaysia iaitu di dataran Kedah Perlis. Selain itu terdapat juga di dataran Kelantan, dataran Terengganu dan daerah Krian di negeri Perak. Jadi kawasan taburan tanaman padi ini juga menunjukkan aktiviti ekonomi primer ataupun utama di negara kita Malaysia. Kerana aktiviti primer ini ialah aktiviti yang mengeluarkan terus hasil daripada sumber tanah untuk mendatangkan punca pendapatan kepada penduduk. Okey, para pelajar, sekarang kita akan beralih kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di negara kita Malaysia. Okey, faktor di sini cikgu telah bahagikan kepada dua bahagian, iaitu faktor fizikal dan faktor manusia. Apakah faktor fizikal tersebut? Okey, antara yang cikgu akan bincangkan di sini ialah faktor bentuk muka bumi, yang kedua faktor tanah, yang ketiga iklim, yang keempat saliran dan yang kelimanya bahan mentah. Okey, faktor-faktor kemanusiaan pula ialah berkaitan dengan dasar kerajaan, infrastruktur, teknologi, pasaran, modal dan buruh. Okey, baiklah, kita akan bincangkan satu persatu faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kegiatan ekonomi di negara kita Malaysia. Okey, para pelajar, faktor fizikal yang pertama ialah bentuk muka bumi. Apakah bentuk muka bumi tersebut? Okey, bentuk muka bumi di sini cikgu telah bahagikan kepada tiga bahagian, iaitu tanah pamah, tanah tinggi dan pinggir laut. Okey, apakah kegiatan ekonomi yang sesuai diadakan di kawasan tanah pamah? Okey, baiklah para pelajar, kegiatan tanaman ataupun kegiatan pertanian, contohnya kawasan tanaman padi sawah, okey, sesuai dijalankan di kawasan bertanah pamah. Okey, selain itu, aktiviti tertiar pengangkutan juga amat sesuai dimajukan ataupun dibina di kawasan bertanah pamah. Begitu juga dengan aktiviti ataupun kegiatan perindustrian. Okey, kebanyakan kilang-kilang yang terdapat di negara kita Malaysia telah pun dibina di kawasan bertanah pamah kerana kos pembinaannya rendah dan tiada halangan dari segi kesukaran untuk membina kilang-kilang tersebut. Okey, kemudian kita tengok pula faktor fizikal dari segi bentuk muka bumi, tanah tinggi. Apakah kegiatan ekonomi yang sesuai dijalankan di kawasan tanah tinggi? Okey, para pelajar, salah satunya ialah aktiviti pertanian. Apakah jenis pertanian yang sesuai dijalankan di kawasan tanah tinggi tersebut? Okey, contoh kawasan tanah tinggi di sini ialah kawasan tanah tinggi Cameron, kawasan tanah tinggi Kundasan. Apakah jenis tanamannya? Okey, baiklah para pelajar, jenis tanaman yang sesuai ditanam ialah tanaman seperti sayur-sayuran, okey, kobis, bunga. Begitu juga dengan aktiviti pelancongan amat sesuai dijalankan di kawasan tanah tinggi kerana beriklim sederhana, iaitu 18 darjah Celsius, bersuhu rendah. Jadi sesuai bagi pelancong untuk tinggal dan menikmati pemandangan di kawasan tanah tinggi tersebut. Manakala di kawasan pinggir laut pula sesuai dijadikan ataupun diadakan aktiviti perikanan, okey, pelancongan sukan ataupun rekreasi sesuai di kawasan pinggir laut dan juga pembinaan pelabuhan. Jadi di sini kita boleh kenal pasti bahawa bentuk muka bumi amat mempengaruhi pembinaan ataupun kegiatan ekonomi di negara kita Malaysia. Okey, para pelajar, sekarang kita akan beralih kepada faktor fizikal yang kedua, iaitu tanah. Yang kedua, tengok. Okey, para pelajar, faktor fizikal yang kedua ialah jenis tanah. Apakah faktor jenis tanah ini? Antaranya ialah tanah laterit. Okey, tanah laterit sesuai ditanam dengan tanaman seperti kelapa sawit dan getah. Manakala tanah aluvium pula amat sesuai dijadikan sebagai kawasan untuk tanaman padi sawah. Manakala kawasan bertanah beris sesuai dijadikan sebagai kawasan tanaman tembakau. Okey, bagi kawasan bertanah gambut pula sesuai dijadikan kawasan untuk tanaman nenas. Jadi di sini faktor yang kedua, jenis tanah amat mempengaruhi kegiatan ekonomi yang ada di negara kita Malaysia. Okey,
para pelajar, sekarang kita akan tengok pula faktor yang ketiga, iaitu iklim. Okey, iklim negara kita iklim khatulistiwa. Tapi di sini kita akan lihat ciri-ciri iklim khatulistiwa tersebut, iaitu antaranya panas dan lembap sepanjang tahun, purata suhu iklim ialah 27 darjah Celsius, hujan tahunan melebihi 2,500 mm, julak suhu tahunan yang kecil iaitu antara 1 hingga 2 darjah Celsius. Maka ciri-ciri iklim ini membantu dari segi terdapatnya jenis-jenis kegiatan ekonomi di negara kita Malaysia. Contohnya, para pelajar boleh tengok pada paparan slide yang seterusnya, iaitu aktiviti pertanian. Okey, apakah aktiviti pertanian ini? Aktiviti pertanian di negara kita Malaysia, contohnya kawasan tanaman padi seperti yang terdapat pada paparan, iaitu di dataran Kedah Perlis, di dataran Kelantan, merupakan kawasan beriklim khatulistiwa dengan suhu yang panas dan lembap sepanjang tahun, menggalakkan penanaman pelbagai jenis tanaman. Antara contohnya seperti padi. Begitu juga dengan tanaman kelapa sawit yang terdapat di segitiga jengka Pahang dan di Lahad Datu Sabah. Begitu juga dengan tanaman koko yang terdapat di negeri Perak, di Teluk Intan, di Selangor, di Sabak Bernam, serta di Johor iaitu di Batu Pahat, Muar. Okey. Begitu juga dengan tanaman getah. Okey, kita dapat lihat di sini ciri-ciri iklim khatulistiwa tadi amat membantu dari segi kegiatan ekonomi primer, iaitu kegiatan ekonomi yang mengeluarkan terus hasil daripada sumber semula jadi. Okey, baiklah para pelajar. Seterusnya cikgu akan bincangkan faktor yang keempat, iaitu faktor bahan mentah. Okey, faktor bahan mentah ini mempengaruhi dari segi kegiatan ekonomi di negara kita, antaranya contoh penggunaan minyak kelapa sawit. Okey, bahan mentah seperti kelapa sawit kita boleh jadikan bahan atau kita boleh jadikan barangan siap. Contohnya apabila kita memproses kelapa sawit dijadikan minyak masak, sabun ataupun margarin, maka barangan siap itu dikategorikan sebagai aktiviti ekonomi sekunder ataupun kedua. Begitu juga dengan hasil pembuatan daripada getah asli yang boleh dijadikan sebagai sarung tangan, sebagai gelang getah ataupun aksesori enjin yang ada kaitan dengan kenderaan di negara kita. Maka di sini kita boleh kenal pasti bahawa faktor bahan mentah amat mempengaruhi kegiatan ekonomi sekunder di negara kita. Kerana ekonomi sekunder tadi ialah kegiatan ekonomi yang memproses barangan ataupun bahan mentah untuk dijadikan sebagai barangan siap. Okey. Para pelajar, seterusnya kita akan lihat pula faktor dari segi saliran. Okey, saliran di sini berpandukan slide di negara kita Malaysia terdapat pelbagai sungai dan tasik. Jadi di sini sungai dan tasik amat mempengaruhi dari segi aktiviti perikanan dan juga pelancongan. Contohnya di Sungai Terengganu. Okey, maka di sini adanya aktiviti perikanan dan juga kawasan seperti di Tasik Kenyir boleh jadikan sebagai kawasan pelancongan. Jadi faktor saliran sini membawa masuk kepada kepentingannya dari segi untuk menjana kegiatan ekonomi sama ada primer ataupun tertier. Okey, seterusnya para pelajar, kita tengok pula faktor kemanusiaan. Okey, di sini faktor kemanusiaan ialah di bawah faktor dasar kerajaan. Antara contohnya, kerajaan telah pun menubuhkan FELDA, iaitu Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, dengan tujuan untuk memberi peluang kepada golongan miskin yang tidak memiliki tanah untuk tinggal menetap di kawasan FELDA menjalankan aktiviti pertanian. Okay, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kemudian adanya kemajuan pekebun kecil perusahaan getah ataupun RISDA juga bertujuan untuk membantu kegiatan ekonomi berasaskan tanaman getah, supaya di sini pekebun-pekebun kecil boleh meningkatkan hasil pengeluaran mereka dan juga meningkatkan pendapatan. Okey, yang ketiga pula kita tengok adanya Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan ataupun FEKRA yang juga turut membantu penduduk supaya boleh meningkatkan hasil pendapatan mereka dan juga meningkatkan keluaran aktiviti pertanian. Okey, kemudian kita tengok pula faktor kemanusiaan yang kedua berpandukan pada slide yang seterusnya, iaitu faktor infrastruktur. Okey, infrastruktur di sini memainkan peranan penting
dalam usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan juga meningkatkan pendapatan penduduk. Salah satunya ialah sistem pengangkutan. Okey, tadi cikgu telah maklumkan bahawa pengangkutan itu adalah salah satu aktiviti ekonomi tertier ataupun ketiga yang membekalkan perkhidmatan kepada penduduk. Jadi di sini sistem pengangkutan yang baik, yang maju dan yang cekap amat membantu untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. Kerana apa para pelajar? Kerana apabila aktiviti ekonomi primer mengeluarkan terus hasil pertanian, maka hasil tersebut perlu dipasarkan sama ada dalam tempatan ataupun ke luar negara. Maka di sini kita memerlukan kepada jaringan pengangkutan yang cekap supaya hasil keluaran tersebut terus dipasarkan kepada penduduk. Okey, kemudian sistem telekomunikasi juga memberi bantuan ataupun juga turut memainkan peranan penting untuk meningkatkan kegiatan ekonomi kita. Kerana pentingnya sistem telekomunikasi ini supaya pengeluar ataupun pengusaha tempatan boleh berhubung terus dengan syarikat-syarikat antarabangsa ataupun syarikat-syarikat luar yang telah pun berdiri teguh untuk memasarkan hasil keluaran kita. Jadi di sini sekiranya sistem telekomunikasi tadi tidak berfungsi, maka lumpuhlah kegiatan ekonomi di negara kita, Malaysia. Okey, baiklah. Seterusnya kita tengok pula faktor yang ketiga dari segi kemanusiaan, iaitu faktor teknologi. Okey, penggunaan teknologi dalam kegiatan ekonomi amat penting. Lebih-lebih lagi teknologi yang canggih dan moden. Kerana penggunaan teknologi tadi boleh mempercepatkan kerja untuk menggantikan tenaga manusia dan juga boleh meningkatkan kualiti barangan yang dihasilkan. Seterusnya, teknologi ini juga boleh mengurangkan pencemaran, boleh menjimatkan kos, boleh meningkatkan jumlah keluaran di sesebuah kilang dan juga boleh meningkatkan keselamatan. Okey, di kalangan pekerja-pekerja, terutamanya pekerja yang berkhidmat di kilang-kilang di negara kita. Okey, para pelajar, setakat ini kita beralih pula kepada faktor yang keempat dan yang kelima yang berkaitan dengan faktor kemanusiaan, iaitu faktor modal. Pentingnya modal dalam usaha mengembangkan kegiatan ekonomi supaya kegiatan ekonomi tadi boleh berkembang maju, boleh mendatangkan keuntungan dan boleh memberi banyak kebaikan kepada penduduk sekitar. Contohnya adanya Majlis Amanah Rakyat ataupun MARA yang boleh membekalkan modal kepada pengusaha ataupun usahawan tempatan untuk mengembangkan lagi kegiatan ekonomi mereka. Okey, yang kelima, faktor pasaran. Okey, pasaran di sini cikgu bahagikan kepada dua, sama ada pasaran tempatan ataupun pasaran antarabangsa. Okey, bermaksud sekiranya hasil keluaran negara kita tadi kita boleh pasarkan untuk penduduk dalam negara sahaja ataupun pasaran tempatan, dan juga kita boleh pasarkan ke luar negara supaya mendapat permintaan ataupun mendapat keuntungan yang lebih sekiranya hasil keluaran kilang kita dikenali di negara-negara asing. Maka di sini amat perlu kita mengenal pasti pasaran bagi keluaran barangan kita. Okey, seterusnya kita perhatikan pula faktor kemanusiaan yang keenam, iaitu dari segi tenaga buruh. Okey, penggunaan tenaga buruh dalam kegiatan ekonomi juga memainkan peranan penting. Contohnya dalam aktiviti ekonomi primer, aktiviti pertanian, aktiviti perikanan, aktiviti perlombongan. Maka di sini peranan tenaga buruh amat penting untuk menghasilkan produk ataupun keluaran yang tinggi. Contohnya aktiviti tanaman getah. Okey, sebagai penoreh getah, kita memerlukan buruh tempatan. Sebagai pekerja kilang ataupun operator pengeluaran, kita juga memerlukan tenaga buruh. Jadi tenaga buruh di sini sama ada tenaga buruh mahir ataupun tenaga buruh yang tidak mahir. Dan biasanya tenaga buruh yang tidak mahir ialah buruh yang tidak mendapat pendidikan yang tinggi dan tidak ada kelayakan. Manakala buruh yang mahir biasanya buruh yang mendapat pendidikan dan juga telah pun mempunyai pengalaman dalam sesuatu bidang pekerjaan. Okey, para pelajar, kita perhatikan pula bahagian yang keempat bab 7 ini, iaitu cikgu ingin membincangkan kepentingan kegiatan ekonomi. Okey, yang pertama di sini cikgu senaraikan kepentingan dari segi memberi peluang pekerjaan kepada penduduk. Yang kedua, pengurangan import.
Yang ketiga, meningkatkan kemajuan infrastruktur. Yang keempat, proses pembadaran. Yang kelima, peningkatan taraf hidup. Yang keenam, kemajuan ekonomi negara. Dan yang ketujuh, pemindahan teknologi. Okey, untuk membincangkan kepentingan ini, baiklah para pelajar, kita rujuk kepada slide yang seterusnya, iaitu yang pertama dari segi membekalkan peluang pekerjaan. Okey, kebanyakan kegiatan ekonomi ataupun kesemua kegiatan ekonomi yang ada di negara kita Malaysia memang telah pun mewujudkan banyak peluang pekerjaan kepada penduduk. Contohnya, dalam sektor ekonomi primer, pekerjaan sebagai petani, penori getah, okey, nelayan. Manakala di sektor sekunder pula pekerja sebagai operator pengeluaran, okey, pengurus kilang, okey, engineer. Dari segi kegiatan ekonomi tertiar pula, kita boleh tengok pekerjaan dari segi sebagai pengurus bahagian pengangkutan ataupun pengurus bahagian pemasaran barangan. Okey, di sini telah membuktikan bahawa kegiatan ekonomi telah banyak menyumbangkan peluang pekerjaan kepada penduduk, lebih-lebih lagi penduduk tempatan. Okey, baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi perkembangan infrastruktur. Dengan adanya kegiatan ekonomi di negara kita Malaysia, contohnya kegiatan perlombongan ataupun kegiatan perindustrian, maka di sini kita amat memerlukan infrastruktur. Jadi apabila telah tersedia ada kegiatan ekonomi di sesuatu kawasan, seperti yang cikgu nyatakan tadi, contohnya perlombongan, maka di sini kemajuannya kerajaan ataupun sesuatu pihak itu perlu menyediakan sistem infrastruktur yang cekap, yang baik, yang canggih supaya boleh mengembangkan lagi kegiatan ekonomi tersebut. Contohnya pembinaan lebuh raya Utara Selatan. Dengan adanya lebuh raya tersebut, maka pengusaha kilang ataupun pengurus kilang boleh memasarkan hasil keluaran mereka dengan cepat. Okey. Maka di sini kita telah dapat kenal pasti bahawa kepentingan kegiatan ekonomi tadi telah juga mengembangkan infrastruktur di negara kita Malaysia. Okey, kemudian para pelajar, kita tengok pula kepentingan dari segi peningkatan taraf hidup. Sekiranya kegiatan ekonomi tadi telah pun membekalkan peluang pekerjaan, maka secara tidak langsung tadi penduduk akan dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik berbanding dengan keadaan sebelumnya. Maka di sini apabila penduduk tadi telah memperolehi punca pendapatan daripada pekerjaan yang dicuburinya, maka di sini telah menunjukkan bahawa mereka telah dapat meningkatkan pendapatan per kapita ataupun pendapatan purata bagi setiap penduduk dalam setahun. Maka di sini juga seterusnya akan meningkatkan kuasa beli penduduk. Di samping itu meningkatkan taraf kesihatan dan juga taraf pendidikan di kalangan penduduk. Okey, baiklah para pelajar, kita tengok pula dari segi kepentingan dalam memajukan ekonomi negara kita. Okey, barangan ekspor lain yang menghasilkan pendapatan negara ialah dari segi hasil daripada kegiatan ekonomi primer, iaitu hasil pertanian, perlombongan dan juga sektor ekonomi tertiar, itu perkhidmatan. Barangan buatan Malaysia sekarang ini yang telah pun bermutu tinggi dan mempunyai harga yang berpatutan dan telah pun mendapat sambutan yang baik di pasaran dunia. Jadi di sini peranan pihak-pihak agensi yang berkaitan perlulah memberi promosi kepada negara luar untuk memajukan lagi ataupun untuk memastikan hasil keluaran kita mendapat permintaan di kalangan negara-negara luar. Maka secara tak langsung, apabila aliran tunai masuk ke dalam negara melalui ekspor barangan tersebut, maka di sini telah memajukan ekonomi negara kita secara langsungnya. Okey, baiklah para pelajar, kita tengok pula kepentingan dari segi proses pembandaran ataupun urbanisasi. Okey, aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli yang telah pun terdapat di kawasan Miri, Kertih dan Bintulu telah menyumbang kepada perkembangan bandar-bandar tersebut. Okey, kebanyakan penduduk pada peringkat awalnya bekerja sebagai petani ataupun bekerja sebagai nelayan ataupun bekerja sebagai peniaga, telah pun berubah corak pekerjaan mereka dengan adanya kegiatan ekonomi perlombongan tersebut. Maka di sini kawasan sekitar kegiatan perlombongan tadi semakin maju ataupun semakin berubah dari segi pertambahan jumlah penduduk dan juga dari segi kemudahan awam ataupun kemudahan infrastruktur yang telah pun disediakan
oleh pihak kerajaan. Maka kita dapati di sini proses pembandaran telah berlaku di kawasan yang dikenal pasti adanya sumber-sumber mineral tersebut. Okey, kemudian kita tengok pula kepentingan yang seterusnya, iaitu dari segi pengurangan import. Kenapakah agaknya berlaku pengurangan import apabila kita memajukan kegiatan ekonomi? Baiklah para pelajar, berikut merupakan langkah-langkah yang telah pun dijalankan oleh kerajaan untuk mengurangkan import. Antaranya ialah sektor IKS ataupun industri kecil sederhana digalakkan meningkatkan pengeluaran barangan modal perkilangan tempatan dan barangan perkilangan tempatan serta barangan perantaraan. Jadi di sini sektor IKS telah pun digesa supaya meningkatkan hasil keluaran mereka. Jadi apabila hasil keluaran meningkat, kita boleh pasarkan, kita boleh ekspor ataupun jualkan ke negara lain, sekaligus kita boleh mengurangkan import barangan yang telah pun kita boleh hasilkan sendiri. Maka di sini kuranglah aliran keluar duit daripada negara kita Malaysia ke negara lain. Okeylah para pelajar, kita tengok pula kepentingan yang seterusnya, iaitu dari segi pemindahan teknologi. Okey, pemindahan teknologi ini turut berlaku apabila kita memajukan kegiatan ekonomi yang ada di negara kita. Dan pemindahan teknologi ini boleh berlaku dalam dua cara, iaitu pemindahan teknologi di kalangan latihan pekerja kita ataupun latihan sambil bekerja. Maksudnya kita memberi latihan kepada pekerja kita supaya mahir menggunakan teknologi yang dibawa masuk dari negara luar. Contohnya mesin-mesin yang digunakan di kawasan kilang untuk meningkatkan hasil keluaran. Dan juga kita boleh menghantar para pelajar kita sambil belajar tadi untuk mempelajari teknologi yang digunakan oleh negara-negara maju di luar sana, supaya kita pun setanding dengan negara-negara tersebut dari segi pengeluaran barangan tempatan kita. Okey, baiklah pelajar, tadi cikgu telah membincangkan dan berkongsi dengan pelajar semua bahawasanya tajuk bab 6 Geografi tingkatan 3 ini iaitu berkaitan dengan kegiatan ekonomi, merangkumi 4 perkara, iaitu mengenal pasti dan menjelaskan kegiatan ekonomi yang terdapat di negara kita. Yang kedua, mengenal pasti taburan kegiatan ekonomi dari segi ekonomi primer, sekunder dan tertier. Yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di negara Malaysia. Dan yang keempat, membincangkan ataupun membahaskan kepentingan kegiatan ekonomi kepada penduduk dan negara kita Malaysia khususnya. Okey, baiklah para pelajar, cikgu rasa setakat itu saja dulu perkongsian bab 7 Geografi tingkatan 3. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain hari dan masa dalam bab yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.